Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Walaun tit masuk Gua Musang. Dihantar terus masuk ke Gua Musang apabila pas kalah. Tapi yang mengejutkan sahabat semua, walaupun pas kalah kita boleh lihat kenyataan-kenyataan daripada pemimpin PAS yang tetap dengan kesombongan dan keegohan, kedangkalan, kebangangan, kebodohan mereka sahabat-sahabat semua. Jadi menarik ya, sebelum kita lihat kenyataan daripada pemimpin PAS yang sombong lagi angku itu, saya ingin membawakan Anda satu kenyataan ataupun ulasan politik ya berkaitan dengan kemenangan dan juga kekalahan calon daripada PAS Perikatan Nasional PRK di Dunengeri, Kelantan. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini. BN hantar PAS Perikatan Nasional terus ke dalam Gua Musang. Masuk gua lah tuh ya. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini. Dalam perjalanan ke Negeri sehari sebelum mengundi, saya hubungi pakar penganalisis dan strategi UMNO. Kata saya nak belajar dengan UMNO bagaimana nak tackle pengundi Melayu. Ini kenyataan oleh Norman Rezwan ya. Dia ketawa sahaja dan memaklumkan kepada saya BN lead 4 mata, iaitu sehari sebelum tarik mengundi. Kemenangan ini dianggap luar biasa kerana sebelum ini dalam siri PRK kesemua penyandang memenangi semula atau dalam maksud lain mempertahankan kerusi. PAS kali ini PAS tewas dalam kesemua dakwaan penganalisis politik tidak boleh diguna pakai di Negeri, termasuk saya sendiri. Ia benar-benar membuatkan kita heran bagaimana undi Melayu berpihak kepada Barisan Nasional. Ini antara persoalannya. Jadi saya tidak menyebut PH kerana undi PH biasanya akan solid kepada kerajaan perpaduan. Ini kerana undi UMNO khasnya yang berlaku undi sabotaj dari ahli mereka sendiri. Jadi semua anda yang sebelum ini oleh penganalisis politik tersasar. Pertama, kawasan majoriti Melayu akan dikuasai PAS. Kedua, kawasan luar bandar akan dikuasai oleh PAS. Negeri Kelantan totok PAS. Penyandang pasti menang. Orang Melayu menolak Anwar dan Zahid. Di Semelayu topak kerajaan perpaduan, semua itu tidak berlaku di Dunengeri. Adakah soalnya UMNO sudah bangkit? Ya, mari kita lihat kenyataan ini. Jadi kemenangan di Negeri mempunyai indikator yang sangat besar ya kepada UMNO itu sendiri. Parti ini sudah bangkit dan mahu tidak mahu saya kena ucapkan tahniah kepada Ketua Pemuda UMNO yang berjaya menarik anak-anak muda Negeri menyokong kerajaan perpaduan. Hanya dalam tempoh setahun undi BN meningkat ya kepada 3.384 undi. Manakala PAS kehilangan hampir 700 undi. Maksudnya, pengundi UMNO yang dulu mengundi PAS kerana termakan hasutan, persepsi telah kembali ke pangkal jalan. Ada 2 PDM. Ya, satu hanya seorang saja yang pilih surga dan satu lagi PDM hanya 5 orang pilih surga, yang lain semua pilih neraka jika mengikut tafsiran orang PAS. Kenapa dikatakan oleh penulis itu? Kerana PAS menyatakan kalau undi PHSBN masuk neraka, kalau undi mereka masuk surga. Kerana itu beliau membuat kenyataan seperti itu. Jadi saya bukan mahu mengambil kredit, tetapi katanya dalam hati kecil berkata formula yang pernah saya sebut tahun 2023 mesyuarat media dan rakan-rakan parti sewaktu PRN dahulu, jangan fokus kepada ceramah-ceramah tetapi lebih kepada personal task. Tetapi ada suara sumbang menafikan, malas nak gaduh dalam mesyuarat. Siapalah saya untuk parti mendengar pandangan saya, tapi UMNO menggunakan formula ini. Menurut pakar strategi parti itu 2 minggu sebelum pilihan raya ketika saya hadir mesyuarat di pejabat UMNO, alasan saya ketika ialah siri ceramah mega atau kelompok era sekarang ini 80% dihadiri oleh orang luar atau ahli parti dan bukannya pengundi kawasan. Pengundi atau orang kampung tak minat datang ceramah. Jika ada 30 orang yang hadir ceramah kelompok 6 atau 7 orang pengundi kawasan yang lain, semua orang luar yang turut berkempen, dan jika 500 hanya 100 pengundi sahaja. PAS tertipu di Negeri, PAS juga tertipu di Dunengeri. Kononnya yang hadir itu ramai tanda sokongan, tapi rupanya penyokong atau ahli mereka dari luar. Ia tidak berkesan dan ceramah kelompok era sekarang adalah lebih style group study macam di IPT. Dalam skala yang kecil, 10 orang hadir jauh lebih penting jika ke 10 orang itu pengundi bukan pengampu ataupun bukan pengampu politik. Ia lebih berkesan selain ziarah rumah ke rumah bercakap dari hati ke hati dengan pengundi.
Yang lain banyak gunakan media sosial, cuma cara kita sekarang ini ialah salah. Saya tak boleh memperincikan strategi di sini, tapi apa yang saya katakan, pendekatan itu salah. Proposal mengenainya hampir 90% siap, hanya tunggu masa pimpinan sudi mendengarnya. Jadi, personal touch rumah ke rumah, berborak di warung cara yang santai, ziarah orang-orang sakit dan hari ke Masjid Kenduri dan sebagainya, itu ramuan paling mujarab untuk kempen di luar bandar. Terutamanya bila pengundi dapat luahkan permasalahan setempat, mereka akan rasa lebih dihargai. Jadi berbalik kepada kemenangan di Dengeri, ada ramai yang kata antara faktor kekalahan di sana karena label LV yang baru sahaja menjadi mualaf pas. Siapa lagi kalau bukan musang berjanggut. Jadi hadir dengan jaket berbelas ribu dan topi harga lebih kurang Rm3.000 masuk kampung orang gak dengan cara kayangan, barangkali penyumbang ke arah faktor kebencian orang Melayu. PAS jangan percaya mualaf mereka yang hanya menyertai PAS karena kecewa menjadi menteri. Tiba-tiba mereka dahulu yang dikatakan curi-curi duit rakyat Kelantan ke 10 berpuluh juta diangkat menjadi pemimpin. Itu adalah silap besar, katanya lagi. Jadi saya tidak pasti pengundi Dengeri undi kerajaan perpaduan kerana mereka dapat melihat kebaikan dari segi ekonomi yang dilakukan kerajaan. Jadi bercakap soal ekonomi dengan fakta dan data-datanya di infografik bukan mudah difahami. Jadi saya rasa keberkesanan bila BN khasnya memilih untuk melakukan personal task di sana. Tiada maki hamun dalam ceramah dan jika berceramah hanya dalam kelompok 10 orang saja, menerangkan agenda kerajaan perpaduan secara dekat. Bagi saya ini faktor utama kejayaan BN katanya dan tahniah. Juga parti-parti komponen seperti PKR sewaktu di pejabat cabang PKR Gua Musang, pimpinan kecil yang hadir bertungkus lumus memastikan 2,000 ahli di sana keluar mengundi. Ada 2,000 ahli daripada PKR itu sendiri. Ya, sedikit sebanyak memberikan tambahan undi ya kepada calon daripada UMNO Barisan Nasional Kerajaan Perpaduan ini. Akhir kata BNPH berjaya menghantar PAS ke dalam Gua Musang. Bagi saya perlahan-lahan rakyat sudah mula nampak kejayaan kerajaan perpaduan, malah fitnah kepada DAP bolehlah dianggap sebagai overkill untuk kempen pembangkang. Harap orang Melayu buka mata, jangan terpedaya dengan penglipur lara lebay politik bercakap berdegah-degang tapi ibarat NATO, no action talk only. Jadi saya ingin mengucapkan secara pribadi kepada Ashraf Waji yang saya anggap nadi kejayaan BN di negeri. Selain faktor calon yang sesuai, sanggup berkempen demi memastikan negeri berjaya ditawan. Jadi itu antara ulasan daripada pemerhati politik juga ya, yang melihat ya apa yang dilakukan oleh campaigner ya di PRK Dun Dengeri ini. Seperti yang saya katakan, walaupun kekalahan yang begitu teruk sekali, pemimpin-pemimpin PAS masih sombong dan ego sahabat semua. Antaranya seperti ini. Kerajaan tak perlu lagi ragu kosongkan 6 kursi ahli parlimen. Itu antara kenyataan daripada Ketua Penerangan PAS. Jadi sangat sombong dan angkuh sahabat semua. Walaupun kalah, walaupun dia ucapkan tahniah, tapi katanya kerajaan tak perlu ragu untuk isytiharkan kekosongan 6 kursi ahli parlimen daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia, iaitu Bersatu berikutan kemenangan BN dalam pilihan raya kecil di Dewan Undangan Negeri Dengeri. Ketua penerangannya PAS Ahmad Fadli Sari berkata, BN sudah kembali kuat apabila berjaya meraih sokongan pengundi di Dengeri. Menurutnya, walaupun Perikatan Nasional tewas, namun ia adalah latihan yang digunakan bagi menghadapi PRU yang akan datang. Katanya lagi, BN sudah kembali kuat, sokongan rakyat Dengeri kembali kepada BN. Jadi sudah tentu kerajaan tidak ragu-ragu untuk isytiharkan kekosongan 6 kursi lompat di mana BN yang bertanding. Namun itu pun jika mereka yakin bahwa mereka sudah kembali kuat. Jadi katanya lagi, pengalaman sepanjang kempen PRK ini sebagai latihan untuk menghadapi pilihan raya, katanya dalam satu hantaran. Ya, latihan untuk menfitnah, latihan untuk menghasut rakyat, latihan untuk menunggang agama. Itukah mungkin yang cuba disampaikan oleh Ketua Penerangan PAS itu, sahabat-sahabat semua. Jadi jelas ya, kita boleh nampak kenyataan pemimpin ataupun Ketua Penerangan PAS, ahli parlimen Pasir Mas ini pada pandangan saya adalah sangat sombong, sangat angkuh dan ya tidak sebenarnya mereka menganggap mereka masih kuat, ya, tidak menganggap kekalahan itu sebagai suatu perkara yang harus dipandang serius dan sebagainya. Katanya hanya latihan. Inilah. Dan bagaimana dengan komen daripada warga maya berkaitan dengan kemenangan ini? Ya, netizen warga maya pula
memberikan kata dua ya kepada Tan Sri, punca Tan Sri pakai LV lah pas kalah, kata sebahagian daripada warga maya dan juga netizen. Jadi susulan keputusan PRK semalam yang berpihak kepada Kerajaan Perpaduan, nampaknya Tan Sri Anwar Musa menjadi sasaran usikan dan sindiran pengguna media sosial. Anwar Musa boleh dikatakan watak utama yang memeriahkan kempen PRK kerana kontroversi jenama mewah yang digayakannya ketika bertemu penduduk kampung. Jadi di Facebook, pengguna membanjiri akaun rasmi pemimpin PAS itu dengan mengaitkan kekalahan pembangkang disebabkan kesombongan Anwar. Mereka antara lain mengatakan kerana Anwar Musa lah calon bersatu PAS yang sanggup keluar daripada PAS kalah didengeri. Beliau diberi gelaran sebagai Ustaz LV gara-gara pakaiannya ketika bertemu orang asli di negeri baru-baru ini. Antara satu kenyataan ataupun komen daripada warga maya, katanya, itulah Tan Sri, punca Tan Sri pakai LV lah pas kalah. Kalau Tan Sri pakai baju pegoda sekedar dengan seluar Yankee dan berselipar Jepun, barulah nampak berjiwa rakyat, kata seorang netizen. Satu lagi Tan Sri, lain kali janganlah bagi Maggie, bagilah beg LV kah, bagi beg seorang satu, baru soknya jadi bangsa LV, sindir Nizam. Aduh, ini panas. Dan seorang lagi berkata, Ustaz LV sudah buat ucapan di N43, bijak memilih. Suara pembangkang perlu membawa suara rakyat. Jadi jangan asik tukar kereta je, esko baru 3 kerusi, takkan dah tak boleh tahan. Kuasa rakyat dah kena dengar, komen pula Muhammad Ismail. Jadi pada masa yang sama, rata-rata menasihatkan PAS berhenti memburukkan parti lain yang bertujuan untuk membunuh imej pihak lawan dalam ceramah-ceramah kempen mereka. Mereka menganggap pembangkang sudah terlebih mengata UMNO sehingga tertelan ke hak sendiri. Waduh, ini panas nih. Jadi mereka yang yakin kekalahan PAS bersatu di kursi tersebut kerana kesilapan mereka sendiri ya, yang bermain dengan fitnah dan hasutan. Jadi seorang pengundi ataupun netizen mengatakan, terima kasih kerana bantu burukan UMNO. Rakyat bosan politik buruk, bunuh persepsi lawan. Berpolitik biar profesional, lawan prestasi, lawan merit. Burukan orang kijo sendiri tak perform, tak guna. Rakyat negeri tahu siapa yang boleh diharap buat kerja. Belah nasib mereka, kata Abdul Rahim. Jadi sahabat semua, itu antara kenyataan-kenyataan pedas ya sebenarnya ditujukan kepada geng-geng penfitnah, geng-geng lebay-lebay PAS ini yang sombong lagi angku ya, tayang kemewahan bila berkempen, bila kalah masih lagi sombong, masih tetap sombong, angku, bodoh dan sebagainya. Itu dia. Jadi bagaimana pandangan anda sahabat semua? Adakah anda setuju dengan kenyataan-kenyataan, komen-komen daripada warga maya seperti mana yang saya bacakan tadi? Anda boleh berikan komen pandangan anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orek Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.